Tuan Putrajaya sering dikaitkan dengan kewibawaan sosok pemimpin bergelar Perdana Menteri. Di sisi setiap pemimpin negara yang menguasai pentadbiran negara, berdiri seorang wanita yang senantiasa bersama mengharung cabaran sepanjang kerjaya politik suami mereka. Namun takdir yang berbeza tercatat dalam liku hidup wanita di samping Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dalam sejarah pentadbiran Malaysia yang pernah beberapa kali dilanda tsunami politik, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail adalah pemegang rekod dan mencatat sejarahnya yang tersendiri. Bersempena Hari Ibu, Majalah 3 berpeluang secara eksklusif menemu bual Datuk Seri Dr. Wan Azizah, isteri Perdana Menteri yang juga mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Satu yang saya ingat apabila kita nak mulakan, saya sebagai menteri, nak mulakan Aisuri. Masa tu saya ingat lagi kata-kata ibu saya. Walaupun saya akan dia kata ibunya tidak mampu membawa bagi dia belajar kat sekolah kan. So saya cakap dalam bahasa dia cakap kat aku, kalau mak aku mampu dulu, aku pergi sekolah, aku pandai, aku boleh jadi menteri tau. So bila saya menjadi menteri, sebablah saya kan kat penghujung hayat dia, saya jadi kita mau panggil mami kan, mami, anak mami jadi menteri. Jadi dia tengok je, mungkin dia ingat tak, tapi saya rasa insya-Allah lah. Saya rasa itu mendalam lah. Lahir pada Disember 1952 di Singapura, Dr. Wan Azizah juga seperti orang lain mempunyai cita-cita tersendiri, ingin menjadi seorang doktor. Masa saya medical student, saya lalu kat koridor college tu, saya tengok nama-nama yang telah mendapat pengiktirafan, top student semua kan. Saya kata, apa kata kalau Muslim, Malay, Malaysian girl ada nama kat atas tu. Saya lalu saja, tapi saya hati saya kata, ya Allah, kalau bolehlah keluar result. So saya tengok atas bawah, masa keluar tak ada nama. Sudah nak nangis lah tau. Lagi kawan saya kata, Wan, kat bawah tu lah. I got the highest? Oh my goodness, ya Allah. So then I want to tell you, siapa-siapa pun ada cita-cita, ada tekad, ada kemampuan, insya-Allah kita semua ada potensi. Always put that in your heart. Menerima pendidikan awal di Alusta Kedah, kemudian ke Kolej Tunku Kursiah dan seterusnya di Island bagi merealisasikan cita-citanya. Sekembalinya ke Malaysia, beliau berkhidmat sebagai pakar oftalmologi di Hospital Besar Kuala Lumpur dan Hospital University Malaya. Perkenalan dengan seorang aktivis sosial yang pernah dilabel radikal Islamis bernama Anwar Ibrahim telah mengubah kehidupan doktor muda ini. Saya kahwin Anwar masa tu dia cikgu. Dia cikgu sekolah untuk dropouts. Budak-budak yang tercicir, dia buatkan satu sekolah untuk mereka yang untuk memberikan peluang kedua kepada mereka ni tak mampu, dan berikan mereka sekurang-kurangnya ada at least ada tempat lah untuk mereka cuba lagi sekali. Hidup ni banyak cubaan, mungkin jatuh, mungkin naik, tetapi kita cuba. Jadi itu yang saya kahwin. Sekali dia nak masuk politik, itu kejutan lah kan. Dan saya kata tak apa, saya masa tu saya ada scholarship. Alhamdulillah saya dipilih student untuk scholarship. Saya kena bayar balik 10 tahun dalam servis. So saya kerja 10 tahun, lepas tu masih lagi kerja. Tapi bila Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri, saya dia suruh mungkin lebih tumpu pada anak. 2 September 1998, di tengah-tengah krisis kewangan dunia, politik Malaysia bergoncang. Kehidupan impian Azizah dan Anwar berubah sekelip mata. Dunia telah merakam dekad-dekad pemecatan, perbicaraan dan pemenjaraan Anwar Ibrahim. Tetapi kehidupan di luar tembok penjara bagi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil jarang diperkatakan orang. Dr. Wan Azizah dan cahaya mata mereka
perlu melalui kehidupan yang tidak pernah diduga, hanya berpaut pada sistem sokongan keluarga yang utuh bagi meneruskan hari-hari mendatang. Suami saya masuk penjara tu, itu satu cabaran lah. Ya. Anak-anak kecil lagi, nak besar, Izzah pun berhenti college. Dia masa masuk college tu, bila bapaknya masuk, dia ada yang lain tu, kita kalau dekat dengan Izzah, you lose your scholarship, you masalah apa semua. Jadi dia pergi sekolah, balik pada semester break tu, tak ada kawan. Kenapa dia orang semua tak dengan dia tu? Dia take 1 year off. Lepas tu nak masuk balik itu, alhamdulillah lah, muncul lah juga ada tempat universiti yang boleh terima dia kan. Namun yang budak-budak yang kecil-kecil semua tu, saya cakap betul, support system. Jadi bila ini berlaku, yang kawan-kawan yang saya kenal, saya tak kenal, saya tak tahu pun mereka, tapi simpati tu ada. Itu faktor yang saya rasa menolong saya lah. Allah sajalah menolong. Susuk fizikal yang kecil rupanya menyimpan kekuatan jiwa yang kental, iltizam yang teguh, kesetiaan yang utuh, dan beliau sentiasa positif kerana telah menyerahkan segala urusannya kepada Yang Maha Kuasa dalam menangani gelombang dan gelora yang tidak putus-putus hadirnya sepanjang hampir 2 dekad. Saya ingatlah masa first time kita jumpa Anwar sekali lagi kan, budak-budak kan, ada apa dipanggil contact visit. Jaranglah dulu kita visit kena pakai intercom, tak boleh cakap. Dan apa yang kita cakap dengan Anwar tu is recorded. Tapi bila kita contact kan, tak cakap macam Anwar will ask one by one. Itu yang the attention that saya rasa was the hikmah behind it. Bermula dengan menuntut keadilan untuk membebaskan suaminya, Dr. Wan Azizah terjun ke kancah politik tanpa dirancang. Berada di tengah-tengah lautan penyokong Datuk Seri Anwar yang diterajui cendekiawan dan pemikir, ahli strategi dan politik, kelompok Islamis Malah Rakyat Marhain, Dr. Wan Azizah ditolak ke hadapan tampil sebagai pemimpin gerakan reformasi. Pada 1999, beliau bersama-sama menubuhkan Parti Keadilan Nasional dan dilantik sebagai Presiden. Peranan berubah dari seorang doktor yang merawat, seorang isteri yang menyokong, kepada teraju sebuah gerakan yang berjalan di atas api dan duri. Itu semula-mula masa saya pergi ceramah. Nak cakap pun tak reti, nak sebut sana, mikrofon pun tak kena dah lah. Tak berapa tinggi kan. Tak apa nampak kan, kecil je orangnya. Tu saya balik tu saya rasa, ya Allah, am I a failure? Will I ever get boleh tak ni, ya Allah Tuanku, ya Allah. Then I tengok anak-anak saya bergelimpang orang tidur. Mother has to be strong. Yang anak-anakku ni, maybe my future, maybe not be good, tetapi for them, I'm a mother. I will do the best I can, insya-Allah. Kalau diizinkan. Dekad-dekad kebangkitan yang dilaluinya turut menyalakan api perjuangan dalam diri anak sulungnya, Puteri Reformasi Nurul Izzah Anwar. Izzah lalui jalan yang banyak meranjau ni ya. Dan dia terpaksa belajar dengan cepatnya untuk menyesuaikan diri dia. Dan alhamdulillah dia anak yang tegas dan cekal macam bapa dia lah. Saya lebih kurang je tak seteruk macam tu, tapi dia good student dan dia catch on very fast. So alhamdulillah lah.